Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al Hijrah 19 Ogos bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Bayi 4 bulan meninggal dunia di rumah pengasuh. Trailer jatuh, beberapa kenderaan nyaris dihempap. Seorang bayi lelaki berusia 4 bulan meninggal dunia semasa dalam jagaan pengasuhnya di sebuah kondominium di Taman Cempaka, Ampang semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Muhammad Farouk Ishak berkata, berdasarkan keterangan awal pengasuh yang merupakan warga Indonesia, mangsa sesak nafas kerana kain lampin dalam buaian berada di muka bayi itu. Muhammad Farouk berkata ketika kejadian, ibu bapa bayi berkenaan sedang bekerja dan mangsa dihantar ke rumah pengasuh tersebut untuk dijaga. Tambah Muhammad Farouk, pengasuh tersebut telah membawa bayi berkenaan ke sebuah klinik di Pandan Indah sebelum dihantar ke Hospital Ampang. Ketika tiba di Hospital Ampang, bayi itu dilaporkan sudah tidak bernyawa dan bantuan kecemasan diberikan, tetapi bayi itu menunjukkan tanda-tanda kematian yang sudah lama. Mangsa disahkan meninggal dunia pada 6.35 petang semalam. Susulan itu, pengasuh bayi tersebut telah ditahan pada 10.30 malam semalam dan punca kematian mangsa sedang disiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut Muhammad Farouk, pengasuh wanita itu tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Beberapa pengguna jalan raya hampir dihempap apabila sebuah trailer terjatuh dari jejambat di Jalan Kuala Kangsar ke laluan di bawahnya. Berdasarkan rakaman kamera papan pemuka, beberapa kenderaan sedang melalui di bawah jambatan tersebut namun sempat memberhentikan kenderaan ketika kemalangan berlaku. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, kejadian berlaku kira-kira 12.27 tengah hari tadi. Beberapa gambar dan video yang tular menunjukkan lori terjatuh dari atas jejambat secara melintang dan kenderaan yang melalui jalan berkenaan sempat memberhentikan kenderaan dan terselamat dari dihempap lori serta besi jambatan yang jatuh. Insiden tersebut menyebabkan laluan dari arah Pekan Ipoh ke Tasik terhalang dan berlaku kesesakan lalu lintas. Menurut pihak berkuasa, tiada kemalangan jiwa atau sebarang kecederaan dilaporkan. Pemandu lori trailer tersebut juga berjaya keluar sendiri dari kenderaannya. Kerja-kerja pengalihan lori dan besi jejambat yang menghalang laluan di kedua-dua arah telah diserahkan kepada pihak yang berkaitan. Suspek kes menggunting jalur gemilang di Jalan Ampang, Kuala Lumpur dikenakan hukuman penjara 1 tahun hari ini. Hukuman diberikan selepas tertuduh yang berusia 41 tahun itu mengaku bersalah atas tindakannya. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya berkata, suspek telah dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini selepas ditahan polis semalam. Lelaki itu sebelum ini dicari selepas video kejadian tular dan satu laporan polis diterima mengenai kejadian tersebut. Nur Delhan berkata kejadian berlaku pada Rabu lalu berdekatan Pusat Pelancongan Malaysia Matic di Jalan Ampang dan suspek merupakan warga negara tempatan serta bukan pemegang kad orang kurang upaya. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Pada Rabu, tular video berdurasi 37 saat di aplikasi TikTok memaparkan seorang lelaki yang menggunting beberapa jalur gemilang yang dipasang di laluan pejalan kaki di hadapan Matic Jalan Ampang. Menurut individu yang merakam, dia telah menegur lelaki tersebut tetapi tidak diendahkan selain khawatir akan keselamatan diri. Pelabur asing kekal berminat untuk menanam modal di negara ini hasil polisi dan dasar yang dilaksanakan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagi tempoh 9 bulan yang lalu sehingga Jun 2022, negara kita merekodkan nilai pelaburan langsung asing FDI sebanyak 74.1 bilion ringgit sekaligus mengatasi jumlah FDI tahunan 4 tahun sebelum ini. Kejayaan ini
dicapai membuktikan ekonomi negara kita semakin pulih. Kerajaan terus komited dalam menjayakan inisiatif yang telah diumumkan sebelum ini. Pada 19 Februari lalu, saya telah melancarkan inisiatif Jamin Kerja bernilai 4.8 bilion ringgit dengan sasaran untuk menawarkan 600,000 peluang pekerjaan. Untuk makluman keluarga Malaysia yang ada pada hari ini, saya ingin maklumkan sehingga kini sebanyak 400,000 kerja telah diisi di seluruh negara. Menurutnya, sejak setahun lalu, kadar pengangguran telah menurun sehingga 3.8% pada bulan Jun 2022. Selain itu, bagi menampung kos sara hidup yang semakin meningkat, kerajaan telah menetapkan paras gaji minimum baru kepada RM1,500 mulai 1 Mei lalu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Siri ke-8 di tapak Karnival Stadium Shah Alam. Datuk Seri Ismail Sabri berharap aspek keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran dalam masyarakat majmuk keluarga Malaysia ini terus dihayati dan diserap dalam jiwa seluruh keluarga Malaysia tanpa mengira sentimen agama dan bangsa. Sementara itu, malam ini di Stadium Melawati Shah Alam berlangsungnya Majlis Zikir Berkah Selangor Berselawat sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Selangor. Antara program yang turut diadakan dalam program tersebut ialah forum perdana, persembahan nasyid, tausiah dan doa selamat untuk keluarga Malaysia. Dan untuk perkembangan lanjut, kita berlintas langsung bersama wartawan Abdul Rahman Kunyu di sana. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai yang berada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua penonton Berita Al-Hijrah. Saya kini berada di Stadium Shah Alam bagi menyaksikan sendiri Majlis Zikir Berkah Selangor Berselawat sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat negeri Selangor. Jadi setibanya apa yang saya dapat laporkan, setibanya saya di sini seawal 7 malam tadi, ribuan para muslimin dan muslimat memenuhi perkarangan Stadium Shah Alam ini bagi mengimarahkan lagi Majlis Zikir Berkah Selangor Berselawat. Dan kini bersama saya bagi berkongsikan intipati majlis pada hari ini, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan So. Assalamualaikum Tuan. Jadi Tuan, boleh sedikit sebanyak kongsikan intipati program pada hari ini? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini, seperti mana kelaziman dalam pelaksanaan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia, pada setiap malam yang pertama memang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Pejabat Perdana Menteri sendiri sememangnya meletakkan antara agenda tetap ialah pengisian malam zikir berkah, dan pelaksana kepada agenda ini adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi seperti mana di negeri-negeri lain, pada malam ini kita tampil di negeri Selangor dengan menampilkan program zikir berkah, yang mana program ini adalah sebuah program yang mempunyai beberapa segmen dan juga beberapa sisi program yang sebenarnya yang menarik untuk kita saksikan. Cuma bottom line kepada program ini ialah bagaimana kita ingin menampilkan maksud keluarga Malaysia daripada aspek kerohanian, kerana salah satu teras keluarga Malaysia itu adalah kesyukuran. Jadi kita ingin menampilkan bagaimana sisi keluarga Malaysia menerusi aspek kerohanian yang menjadi teras kepada kejayaan dan perealisasian keluarga Malaysia itu sendiri. Baik, bila Tuan cakap aspek kerohanian dan sejajar dengan kita punya topik forum pada malam ini, iaitu keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi mungkin apakah yang ingin diperketengahkan lagi secara mendalam dalam forum kita pada malam ini? Ya, seperti mana yang saya sebutkan, forum adalah merupakan salah satu segmen daripada pelaksanaan program Malam Zikir Berkah kita. Jadi pada tajuk pada malam ini, kita ingin membedah bagaimanakah sebenarnya Islam melihat konsep keluarga Malaysia ini kena dan sejajar dengan ajaran Islam sendiri, yang menekankan kepada aspek kasih sayang, aspek toleransi, tasamuh, aspek kerjasama, aspek berlapang dada dan juga saling hormat menghormati. Dan itu adalah perkara-perkara yang kita akan kupas pada malam ini, dan ia menjadi resepi kepada kekuatan pembinaan sebuah negara yang bukan sahaja kuat dari segi fizikalnya, tetapi kuat dari sudut kerohanian dan spiritualitinya.
Baik, seperti mana yang kita nampak hari ini, tetamu sangat ramai. Jadinya Tuan boleh kongsikan siapa sebenarnya tetamu ataupun undangan yang khas untuk pada hari ini, Tuan? Alhamdulillah, pada malam ini yang paling mustahak ialah kehadiran ribuan yang hadir pada hari ini seperti mana yang disebutkan tadi. Namun yang paling istimewa di kalangan tetamu yang hadir pada malam ini adalah anak-anak tahfiz daripada pusat tahfiz dan pondok yang akan hadir ke malam ini untuk sama-sama berzikir, berselawat, dan selain pada itu mereka akan menerima sumbangan daripada tahfiz akan menerima sumbangan daripada Yadim yang kita akan berikan kepada mereka. Selain daripada itu ada cabutan bertuah, ada juga kuis dan juga aktiviti-aktiviti lain yang kita selitkan dalam tempoh 2 jam, pelbagai bentuk segmen yang dilakukan, dan mereka adalah tetamu yang paling istimewa. Selain daripada line-up artis legenda nasyid tanah air, Hijaz pada malam ini contohnya. Kita ada panel Dr. Profesor Madia, Dr. Suki Osman. So mereka itu adalah tetamu-tetamu istimewa. Ada Ustaz Zuramli contohnya untuk tausiah nanti. So itu adalah line-up yang hadir yang istimewa, dan juga audien juga adalah mereka yang sangat-sangat istimewa untuk pengisian pada malam ini. Jadi saya boleh katakan kita masih lagi di awal program. Jadi jika diberi kesempatan, Tuan boleh mengajak sesiapa yang berada di sekitar Selangor ini untuk menghadiri majlis malam zikir berkah kita. Betul. Saya sangat-sangat menggalakkan sesiapa masih lagi ada kesempatan, sila datang beramai-ramai pada malam ini di Perkangan Stadium. Malam ini kita akan ada beberapa segmen. Kita akan mulakan dengan nasyid, kemudian forum pun tidaklah begitu lama. Kita akan forum yang sekejap sahaja. Selepas itu kita akan ada sesi tausiah dan juga selawat. Kemudian kita akan ada kuis dan juga cabutan bertuah. So semua itu adalah yang kita rangkakan dalam tempoh 2 jam yang akan memberikan kebaikan. Jadi kita tengok sekarang ni secara live-nya ramai yang masih lagi memenuhi ruang, dan kita harapkan lebih ramai akan datang pada malam ini. Kita berhibur, kita juga berzikir. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita pada malam ini. Baik, terima kasih Tuan Kamarul Arif selaku yang Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Jadi bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, Shah Alam, mengimarahkanlah majlis ini seperti mana anda memenuhi stadium Bukit Jalil pada hari semalam. Saya kira sampai di situ saja saya dapat kongsikan daripada stadium Shah Alam. Kembali ke rakan penyampai. Silakan Azizah. Terima kasih Abdul Rahman yang berita langsung daripada stadium melawati Shah Alam sempena Majlis Zikir Berkah Selangor berselawat. Dan nampaknya kita berehat seketika. Selepas ini, wanita tahan sakit sepanjang masa. Alhamdulillah bertemu kembali. Rosilah Ramli, 56 tahun, terpaksa menahan kesakitan sepanjang masa akibat ketumbuhan di mulutnya. Ketumbuhan itu semakin membengkak dan kini ianya sebesar 2 biji bola tenis dan dijangka boleh pecah pada bila-bila masa. Menurut Rosilah yang menetap di Taman Pamah Kasih dekat Temerloh, pada awalnya dia hanya mengalami ulcer di dalam mulut sebelum ianya semakin teruk pada November tahun lalu. Ulcer mula merebak ke bahagian luar mulut dan berlaku ketumbuhan yang semakin membesar dan menyakitkan. Ketumbuhan itu disahkan kanser selepas dia melakukan pemeriksaan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh. Mula-mula tu ulcer lah dalam mulut ni sebelah kanan. Lepas tu makcik cuma minta buat kampung gitulah. Tu pergi klinik. Dia tak ni, semakin besar dalam mulut ni. Lepas tu pergi klinik swasta. Klinik swasta dia tak boleh ni, dia suruh pergi hospital. Makcik pergi hospital. Pergi hospital, dia minta nak ambil sampel. Nak ambil sampel untuk nak buat uji kaji kan. Tak apalah, lepas tu 2 minggu. 2 minggu tu dia dah tahu dah. Dia kata makcik ni dah kanser, dia kata. Ujarnya pada 4 Ogos lalu, satu ketumbuhan pecah yang menyebabkan darah memancut sehingga Rosilah tidak sedarkan diri. Ibu kepada 4 anak ini telah menjalani pembedahan di Institut Kanser Negara IKN Putrajaya pada Februari tahun ini. Namun ketumbuhannya tetap semakin membesar. Sementara itu, suami Rosilah, Mat Zaki Abdul Rani, 52 tahun, berkata pendapatannya sebagai pemandu jangkaut kontrak di kilang sawit tidak mencukupi untuk menampung kos perubatan isterinya. Malah, anak bongsu mereka, Muhammad Aiman Mat Zaki, terpaksa berhenti kerja bagi memberi tumpuan menguruskan isterinya.
Ada kalanya Mak Zaki terpaksa meminjam duit daripada ahli keluarga dan rakan bagi menyediakan keperluan isterinya. Menurut Mak Zaki, isterinya hanya mendapat bantuan zakat on-off sebanyak RM500. Selain kos berulang-alik ke hospital di Temerloh dan IKN Putrajaya, isterinya juga memerlukan susu khas setiap hari dan harga bagi setiap tin RM100. Saya berhasrat sangatlah, makna pada saya ni bukan saya nak meminta, di mana saya mengharaplah kalau ada penderma daripada luar tu, saya minta tolonglah. Jadi makna kira dapat membantu, meringankan beban saya, itu je lah. Orang ramai yang ingin membantu boleh menghubungi Mak Zaki di talian 013-971-9090 atau menyumbangkan ke akaun tertera. Sekuriti makanan negara terutamanya sektor pertanian dikuatiri terjejas pada masa akan datang sekiranya pemain industri terlalu bergantung kepada pekerja asing. Kebimbangan itu disuarakan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan yang melihat hampir keseluruhan pekerja bagi sektor tersebut didominasi oleh pekerja asing dan bukan dari warga tempatan sendiri. Kalau kita lihat setiap tahun, kalau 1 juta penonton keluar daripada universiti, tak sampai 5% melibatkan diri dalam sektor pertanian. Tetapi 1 juta perlukan makanan, gunakan produk pertanian. So saya mendesak golongan generasi muda ni cuba melibatkan diri dalam sektor pertanian. Jangan serah sektor ini kepada pekerja asing. Tambahnya, sekiranya berlaku aksi mogok dalam kalangan mereka, Malaysia bakal berdepan masalah besar dalam penghasilan produk berasaskan pertanian. Jelasnya anak muda tempatan tidak perlu malu dan harus lebih terlibat dalam sektor pertanian yang berpotensi memberikan pendapatan yang tinggi. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program diskusi Minda TV, isu pekerja asing di Malaysia, apa penyelesaiannya, anjuran Majlis Profesor Negara di Kajang pagi tadi. Dalam pada itu, Datuk Seri M. Saravanan turut memaklumkan kesemua kemasukan pekerja asing ke Semenanjung, sama ada profesional atau bukan profesional, perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia mulai 1 September depan. Jelasnya ia merupakan usaha untuk mengawal kemasukan pekerja asing ke negara ini sekaligus membendung masalah pekerja asing tanpa izin. Pada majlis sama, Datuk Seri M. Saravanan mengumumkan beliau bakal mengadakan satu pengumuman khas dalam masa terdekat berhubung pelaksanaan pindaan Akta Kerja 1955. Ia bagi menjelaskannya dengan lebih terperinci mengenai beberapa perkara baharu yang dipinda. Itu minta sabar lagi seminggu. Next week kalau buat pengumuman khas. Sebab banyak benda kena umum. Dari segi waktu kerja, cuti, dari segi peranan kementerian, agensi kaunseling lain dan sebagainya. So saya akan adakan satu pengumuman khas. Terdahulu, media melaporkan pindaan Akta Kerja 1955 akan berkuat kuasa 1 September depan. Bagaimanapun, ramai majikan yang kurang bersetuju dengan pindaan tersebut kerana menganggap ia menindas pihak majikan. Bincang Niaga Revival yang akan berlangsung esok akan memberikan satu pengalaman baru kepada usahawan yang sebelum ini menggunakan platform media sosial sebagai medium promosi. Peluang mempromosi perniagaan di kaca televisyen yang disediakan akan membantu dalam mengembangkan perniagaan mereka terutama selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurut Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat TV Al-Hijrah, Saifulizan Siddiq, usahawan yang menyertai Bincang Niaga Revival ini akan mendapat pengalaman baru impak pengiklanan di televisyen. Ini merupakan satu bincang niaga yang agak istimewa sebab selepas kita melalui era pandemik dan juga sekarang kita telah sedang menuju ke era endemik. Jadi semua orang bersemangat untuk mengembangkan perniagaan mereka. Jadi perniagaan yang berkembang ataupun yang akan dikembangkan sepatutnya mempunyai satu pelan perniagaan ataupun promosi yang baik. Jadi kami datang untuk membantu mereka dengan menyediakan platform untuk mereka mempromosikan produk mereka melalui pakej-pakej pengiklanan yang mampu milik. Tambah beliau, dalam usaha membantu usahawan, beberapa program telah diatur untuk Bincang Niaga Revival esok.
Antaranya perkongsian bisnes sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, Be the Yellow Frog Among the Green Frog oleh Datuk Seri Mahadi Badru Zaman dan perbincangan isu televisyen versus media sosial oleh Faizul Rohban. Yang paling kita beri keutamaan ialah usahawan baru. Usahawan baru yang baru memasuki pasaran yang tidak mempunyai apa-apa platform untuk mempromosikan barangan ataupun tidak pernah mempromosi barangan melalui TV. Jadi kebanyakan mereka ni bergerak aktif dalam social media untuk mempromosi barang. Jadi kita sediakan peluang untuk mereka bergerak ataupun mempromosikan barang mereka ataupun services mereka, perkhidmatan mereka untuk melalui platform TV. Pakej bagi mempromosikan produk barangan dan perkhidmatan di platform Bincang Niaga amat terhad dan telah bermula pada 12 Ogos lalu dan dibuka sehingga 26 Ogos ini. Peluang yang diberikan ini adalah untuk membantu usahawan baru selaras dengan penonton TV Al-Hijrah yang mempunyai kuasa membeli dan penonton yang unik dengan pelbagai latar belakang yang mampu membantu mereka untuk mengembangkan perniagaan mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut boleh layari laman web www.tvalhijrah.com/bincangniaga. Mayat 2 kanak-kanak ditemui dalam beg lelongan. Dah bertemu kembali, kita ke perkembangan luar negara. Mayat 2 kanak-kanak ditemui dalam 2 beg yang dibeli dalam satu acara lelongan di New Zealand. Kedua-dua mayat itu dipercayai disimpan selama beberapa tahun. Mangsa dipercayai berusia antara 5 hingga 10 tahun apabila mereka mati. Mayat mereka disembunyikan di dalam 2 beg bagasi bersaiz hampir sama. Polis melancarkan siasatan kes bunuh di Auckland minggu lalu selepas mayat mereka ditemui apabila sebuah keluarga membeli barangan di dalam sebuah trailer yang dilelong dari sebuah tempat penyimpanan di Auckland Selatan. Polis mengulangi bahawa keluarga terbabit tiada kaitan dengan pembunuhan kedua-dua kanak-kanak itu, tetapi mereka amat terkejut dan tertekan dengan penemuan berkenaan. 38 terkorban termasuk 10 kanak-kanak dalam kebakaran hutan yang memusnahkan sebahagian besar Algeria membabitkan 14 daerah negara itu sejak kemarin. Turut terkorban ialah 12 penumpang bas yang terperangkap dalam kenderaan itu ketika kebakaran berlaku. Kawasan paling teruk terjejas ialah di wilayah El Taf, berhampiran sempadan bahagian timur Algeria dengan Tunisia apabila suhu di situ meningkat kepada 48 darjah Celsius akibat kesan kebakaran terbabit. Selain itu, 200 penduduk turut cedera akibat kebakaran itu apabila melecur dan mengalami masalah pernafasan. 1,700 anggota bomba masih bertungkus lumus memadamkan kebakaran di mana terdapat 24 kawasan tumpuk panas yang apinya masih marak. Sehingga kini, 72 dimasukkan ke hospital di bandar itu, 9 daripadanya meninggal dunia dan 9 lagi ditempatkan di unit rawatan rapi ICU. Sebahagian penduduk yang kehilangan tempat kediaman menuduh pihak berkuasa kurang melakukan persediaan berdepan bencana itu dengan hanya mempunyai beberapa pesawat saja bagi tujuan memadam kebakaran. Kebakaran ini memusnahkan lebih 800 hektar hutan dan 1,800 hektar belantara sejak awal bulan ini, selain turut mendakwa beberapa kebakaran itu sengaja dirancang. Sekurang-kurangnya 17 maut manakala 17 lagi masih hilang selepas aliran lumpur bercampur batu yang dicetuskan oleh hujan lebat melanda perkampungan di barat laut Jinghai, China. 20 yang dilaporkan hilang sebelum ini berjaya diselamatkan. Kira-kira 4,500 anggota keselamatan penduduk tempatan masih menjalankan usaha mencari mereka yang hilang. Hujan lebat sejak malam Rabu melanda Datung Hui dan daerah otonomi itu di ibu kota wilayah Xining. Menjelang tengah malam Khamis, hujan lebat mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh serta menyebabkan aliran sungai bertukar arah. Seramai 6,245 penduduk di 6 perkampungan terjejas dan sekurang-kurangnya 2 bangunan hanyut, manakala 14 bangunan dilaporkan rosak teruk. Pusat perlindungan sementara telah dibuka di 2 sekolah bagi menempatkan lebih 1,200 orang.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Pengurusan Kecemasan memperuntukkan 50 juta yuan dana bantuan bencana alam serta 50 juta yuan lagi disumbangkan Jabatan Keuangan Wilayah. Mahkamah Khas untuk Keganasan dan Jenayah Keselamatan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara 34 tahun terhadap seorang pelajar ijazah Doktor Falsafah PhD kerana menyebarkan berita palsu melalui Twitter. Hukuman ke atas Salma Al-Shihab, 34 tahun, ibu kepada 2 anak dan penyelidik di Universiti Leeds, Britain itu amat mengejutkan. Keputusan terbabit dibuat di tengah-tengah tindakan keras Putera Mahkota Muhammad Salman terhadap perbezaan pendapat, walaupun pemerintahnya memberikan wanita hak untuk memandu dan kebebasan baharu lain di negara Islam ultra-konservatif itu. Al-Shihab ditahan ketika percutian keluarga pada Januari 2021, hanya beberapa hari sebelum dia merancang untuk kembali ke United Kingdom. Dokumen undang-undang yang diperoleh oleh The Associated Press menunjukkan Al-Shihab dipenjara selama lebih 285 hari sebelum kesnya dirujuk ke mahkamah. Keputusan berkenaan dibuat awal bulan ini ketika Al-Shihab merayu hukuman awalnya selama 6 tahun. Kerajaan Arab Saudi di Riyadh serta kedutaannya di Washington dan London tidak memberikan sebarang komen. Universiti Leeds mengesahkan bahawa Al-Shihab berada di tahun akhir pengajian kedoktorannya di Sekolah Perubatan. Segmen BA Niaga selepas ini. Proton Holdings Berhad Proton hari ini melancarkan kenderaan pelbagai guna MPV 7 tempat duduk Proton Exora 2023. Kenderaan versi baharu itu telah dihasilkan dengan lebih baik untuk semua pemandu dan juga penumpang yang berentasi pelbagai aplikasi serta fokus untuk mengukuhkan ciri kuasa, ruang dan nilai. Bincang niaga kembali di era peralihan endemik terus bertahan dan berani mengorak langkah. Kami kembali memayungi anda bersama Bincang Niaga Revival 20 Ogos ini. Rebut peluang ini untuk bersiaran di kaca TV dengan pakej promo ekstra. Slot terhad, masa terhad. Daftar sekarang di www.tvalhijrah.com/bincangniaga atau imbas QR code yang tertera.
Sekian Berita Al Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.